Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Waspada Arus Karau. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Waspada Arus Karau ini terdapat pada muka surat 62 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata bantu. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 9 ayat dengan menggunakan 2 jenis kata bantu mengikut konteks mengenai waspada arus karau. Kedua, mencatat 9 ayat yang menggunakan kata bantu mengikut konteks mengenai waspada arus karau yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 9 ayat dengan menggunakan 2 jenis kata bantu mengikut konteks mengenai waspada arus karau. Kedua, murid berjaya mencatat 9 ayat yang menggunakan kata bantu mengikut konteks mengenai waspada arus karau yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dakap. Murid-murid, pernahkah kalian mengetahui arus karau? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah memahami ataupun pernah terdengar mengenai arus karau. Untuk pengetahuan murid-murid, arus karau ialah arus yang terlalu kuat yang boleh menyebabkan seseorang itu ditarik dari pantai sehinggalah ke tengah laut. Dan dapatlah kita lihat di sini satu berita yang mengenai tentang seorang kanak-kanak yang berumur 12 tahun. Hampir lemas ia di situ kerana ditarik oleh ombak yang besar. Dan pastinya perkara ini sangatlah membahayakan kepada sesiapa sahaja, tidak kiralah kanak-kanak maupun orang dewasa. Dan kita lihat gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan tentang ombak yang besar ataupun arus karau yang boleh menarik seseorang yang berada di tepi pantai itu sehinggalah dihanyutkan ke tengah lautan. Dan pastinya perkara ini boleh menyebabkan seseorang itu menjadi lemas dan akan boleh membawa maut sekiranya seseorang itu tidak dapat berenang ataupun tidak dapat menyelamatkan diri dengan sebaiknya sewaktu perkara ini berlaku terhadap dirinya. Oleh itu, cikgu nasihatkanlah kepada sesiapa sahaja iaitu murid-murid apabila hendak berenang, hendak mandi-manda di sesuatu tempat, pastikan mendapat keizinan ataupun diawasi oleh ibu bapa maupun orang yang lebih dewasa, bimbang sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Murid-murid, mari kita mengenali kata bantu. Kata bantu terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Untuk pengetahuan murid-murid, kata bantu aspek terdapat 3 bahagian utama yang merujuk kepada masa. Lihat di situ kotak yang berwarna kuning yang merujuk kepada aspek masa, iaitu sebelum seseorang itu melakukan. Antara perkataannya ialah belum dan akan. Lihat kotak yang berwarna hijau itu pula merujuk kepada masa seseorang itu sedang berlaku.
Jadinya, perkataan yang merujuk kepada masa itu seseorang masih melakukan sesuatu ialah masih, tengah dan sedang. Bagi masa selepas, iaitu aktiviti yang dilakukan itu sudah pun dilaksanakan, perkataannya yang sesuai ialah pernah, telah, baru dan sudah. Kata bantu ragam pula menggunakan beberapa perkataan seperti mahu, ingin, hendak, pasti, perlu, mesti, patut, boleh, mungkin, dapat, harus, enggan, wajar. Jadi, cikgu harap kamu dapat mengetahui bahagian-bahagian kata bantu berserta contoh perkataan yang sesuai digunakan dalam kata bantu ini bagi menerangkan sesuatu ayat itu lebih bermakna. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan teks dialog mengenai waspada arus karau yang mengandungi kata bantu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan membaca teks dialog ini yang mengandungi penggunaan kata bantu seperti yang telah cikgu jelaskan tadi. Oleh itu, mari ikut cikgu untuk membaca teks dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi dan Azrul bersiar-siar di tepi pantai. Wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi-manda. Jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Apakah arus karau, ayah? Arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya, yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah punca berlakunya lemas. Baru-baru ini, saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah kepada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ya, Afifi, Azrul, kamu bukan sahaja perlu tahu berenang, kamu juga. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai membaca teks petikan dialog ini. Dan tadi di situ terdapatnya tempat kosong. Cikgu akan jelaskan sebentar nanti ya murid-murid dalam slide aktiviti yang kedua. Oleh itu, kisah ini mengenai ayah Afifi dan Azrul telah membawa mereka pergi berjalan-jalan ataupun makan angin di Terengganu. Dan ayahnya telah menasihatkan kepada anak-anaknya supaya berhati-hati semasa mandi-manda di pantai kerana bimbang adanya arus karau. Arus karau itu bermaksud ombak yang kuat boleh menarik seseorang itu dari pantai sehinggalah ke tengah laut. Pastinya menyebabkan seseorang itu boleh menjadi lemas. Walaupun seseorang itu hebatlah berenang atau pandai berenang, pastinya mungkin tewas dan boleh menyebabkan lemas juga. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks dialog ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat yang lengkap berdasarkan gambar 1
dengan menggunakan kata bantu yang sesuai. Baiklah murid-murid, sekarang kita ingin membina ayat dengan berpandukan gambar berserta kata bantu yang telah diberikan berdasarkan gambar tersebut. Jadi kita lihat kata bantu yang pertama di situ dalam jadual yang cikgu warnakan perkataan itu dengan warna merah, iaitu harus. Ayatnya, kamu juga mendengar taklimat keselamatan daripada pihak penyelamat pantai. Jadi lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata bantu harus tersebut. Dan ayat ini merupakan ayat yang sambungan tadilah yang perlu murid-murid lengkapkan dalam teks dialog tadi. Dan kita lihat kata bantu yang kedua di situ, iaitu dapat. Contoh ayat, kita akan belajar teknik menyelamatkan diri semasa berhadapan situasi tersebut. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini Dan kata bantu yang ketiga, sudah. Oleh itu, kita mesti berwaspada dengan arus karau walaupun kita cekap berenang. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata bantu yang disediakan itu. Sekarang, mari kita membina ayat yang lengkap berdasarkan gambar kedua dengan menggunakan kata bantu yang sesuai. Oleh itu, mari kita terus melihat kata bantu yang terdapat dalam gambar yang kedua ini, iaitu mesti. Contoh ayat, pengunjung yang sedang berenang dipantau oleh pihak penyelamat pantai. Jadi, murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata bantu mesti. Seterusnya, kata bantu mungkin. Contoh ayat, sekiranya mereka tidak dipantau, akan berlakunya kejadian yang tidak diingini. Jadi, murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata bantu tersebut. Dan kata bantu yang terakhir, boleh. Contoh ayat, tujuannya penyelamat pantai, bersiap sedia untuk membantu mangsa yang lemas. Jadi di sini murid-murid dapatlah melengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata bantu yang disediakan dalam jadual tersebut. Akhir sekali, mari kita membina ayat yang lengkap berdasarkan gambar ketiga dengan menggunakan kata bantu yang sesuai. Oleh itu kita lihat gambar yang ketiga ini sudah pun dinyatakan maklumatnya, iaitu kata bantu dan beberapa perkataan lain. Dan dalam gambar itu terdapat perkataannya awas, waspada arus karau. Jadi kita lihat kata bantu yang pertama, patut. Contoh ayat, kita sentiasa peka terhadap situasi semasa apabila berlakunya arus karau. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata bantu tersebut. Kata bantu kedua, pernah. Ayatnya, orang ramai dinasihati supaya tidak pergi ke pantai yang berlakunya kejadian arus karau. Jadi lengkapkanlah ayat ini juga. Dan yang terakhir, masih. Contoh ayat, oleh itu mereka dapat menghindarkan diri daripada pantai yang berada di tahap bahaya. Oleh itu murid dapatlah menyiapkan ataupun melengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan kata bantu yang disediakan itu. Kini, tiba masanya murid perlu mencatatkan ayat-ayat yang telah kamu bina tadi menggunakan kata bantu dalam bentuk peta dakap dan dengan merujuk slide aktiviti kedua tadi. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Maksudnya di sini murid perlu mencatat sahaja ayat yang telah murid bina tadi bersama dengan cikgu dalam bentuk peta dakap inilah. Maksudnya murid salinlah semula ayat tersebut dalam bentuk peta dakap ini. Pastikan murid dapatlah menulis
dengan tulisan yang kemas dan ejaannya yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.